الأولياء إلى تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ما رجع طحنا أحياء أموات قديما حديثا أيام كان مكان كان علمك وخصوصا إلى علوم معلوم صنع هذا الكتاب وصولين ورائم وموت إليه أجمعين وخصوصا له الله مشايخنا وواحدين ومشايخين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لهذه النية تكوين الخير والسلام المسلمين في الدنيا والآخرة أشهد بالله ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسانيه يا رب العالمين. رب يسر لا تعسر يا كريم وبتمم بالخير وزدنا علما وارزقنا فهما وألهمنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan memadalah oleh kesilapan ilmu dan fiqh dan faham akan dia itu menyerukan dan membangkitkan akan yang berakal kepada menghasilkan ilmu dan mendapat akan dia ila akhirih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walillahil hamdu wal minna. Alhamdulillah. Hormati tak pengurusi majlis, ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimat, muslimin, syukur kita kehadiratullah kerana dengan besar kurnianya, izin dan pertolongannya dapat lagi kita berhimpun sama-sama bagi kita menyambung bicara kitab yang berjudul Pelita Penuntut yang terjemahkan daripada kitab Masalah Ta'lim wa Ta'lim Bari Ta'alumi karangan Al-Allamah Al-Syekh Burhanuddin Al-Sarjuji terjemahkan oleh Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah Al-Rabbani wafa'allahu lahu wa liwalidayhi wa lidamih muslimin wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa fiddarain amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pada perbicaraan pada muka surat 86 yang bersirumi, surat 86 bersirumi dan muka surat 33 bersirumi. Sebelum sebab-sebab kemalasan. Jadi yang telah dalam pertemuan kita yang lepas tu, kita telah membicarakan tentang kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu dan pangkatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga membicarakan tentang kelebihan maknanya perbicaraan berkenaan dengan madhil ilmi, pada pujian-pujian pada ilmu, yakni mempelajarinya dan mengajarinya, dan juga kita telah mengetahui tentang cercaan terhadap al-jahlu, kejahilan, dan juga orang yang bersifat dengannya. Jadi yang seperti mana kita telah melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran beberapa ayat yang telah lalu. Kemudiannya begitu juga kita melihat tentang kelebihan ilmu ini dan juga ahli ilmu dan galakkan
ataupun dorongan supaya kita menuntut ilmu. Bila sebut kat sini ilmu dengan mana apa? Ilmu nafi'. Ilmu nafi' ni, ilmu yang bermanfaat ni dengan arti kata apa? Ini dengan iaitu ilmu billah, ilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya tentang sam'iyat wa tasdiqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perkara-perkara amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah taala, tegahan Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu tu yang itulah yang dihendaki bila disebutkan tentang kelebihan ilmu dan ahlu ilmu. Maknanya kelebihan ilmu dan orang yang memiliki ilmu dan bersifat dengan ilmu. Orang yang bersifat dengan ilmu lah, bukan sekadar dia mengetahui, bahkan dia bersifat dengan pengetahuan, dia beramal dengan pengetahuannya lah. Begitu juga kita melihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu tu kan menerangkan tentang kelebihan penuntut ilmu, sehingga kan yang apa ni ada sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa ni siapa-siapa yang Allah SWT kehendaki nak memberikan kebajikan yang banyak, nescaya Allah Ta'ala memberi dia kefahaman yang mendalam pada agama. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW menyatakan tidak adalah sesuatu perkara yang dijadikan sebagai ibadat ataupun yang diabdikan oleh seseorang hamba tu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang terlebih afdal daripada kefahaman pada agama. Begitu juga dengan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, orang yang faham. Faqih maknanya orang yang faqih ni orang yang memahami tentang agama lah, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara-perkara yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa ni tentang hukum hakam syariat, tentang perjalanan sah batal ibadat dan seumpamanya, maka yang itu dinamakan dia faqih. Faqihun wahidun, dan kemudiannya dia apa ni yang paling banyak kefahamannya, maknanya, dan kemudiannya berpegang dengan kefahaman, beramal dengan kefahaman, dipanggil afqah. Faqih maknanya faqih, seorang faqih asyaddu ala syaitan, bersangatan susah di atas syaitan daripada min alfi abidin, daripada 1000 orang abid. Ada beza faqih dengan abid ni. Abid ni orang yang kuat beramal ibadat, kuat beramal ibadat, itu abid. Dan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda kata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, menuntut dia pada jalanan tersebut menuntut dia akan ilmu, salakallahu bihi, nescaya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan dia dengannya, dengan dia tu keadaannya ataupun perbuatan dia menjalani jalan-jalan pergi menuntut ilmu tu. Seperti mana kalau kita tadi dah misalnya kan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa ni kan sekalian berjalan tadi keluar daripada rumah, keluar daripada tempat masing-masing menuju ke tempat ibadat, menuju ke tempat kuliah, menuntut ilmu dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut pahala akhirat, menghilangkan kejahilan, menghidupkan agama, mengekalkan Islam, bersyukur dengan nikmat hayat, sihat tubuh badan, akal dan fikiran, semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan orang tersebut tariqan ilal jannah, jalan menuju ke syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, la tadau, nescaya sesungguhnya para malaikat, demi sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka itu li talibil ilm, bagi penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, kerana setuju dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut.
Wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim. Makna alim ni makna orang yang mempunyai ilmu billah, bi zatillah, bi sifatillah, bi af'alihi wa sa'miyat wa tasdiqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita tu bi ahkamillah, bi amrillah. Kemudiannya yang itu tu kita beramal bersifat dengan pengetahuan kita tu. Maknanya yang itulah yang dinamakan dia sebagai alim. Bukanlah alim tu sekadar dia tu tahu ilmu.